الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan terangkan kepada pelajar sekalian dengan DJJ 40142 Mechanical Workshop Practice 4 berkenaan dengan CNC machine. Jadi mesin yang kita akan gunakan adalah mesin turning, CNC turning machine. Okay, sebelum tu saya akan tunjukkan kepada pelajar macam mana kita nak onkan mesin yang akan kita gunakan. Pertama sekali dia ada switch utama. Jadi switch ni adalah switch utama yang akan current masuk. Ni dia ada regulator. Regulator ni kalau ada boleh, tak ada pun tak apa. Setengah mesin ada, setengah mesin tak ada. Okay, jadi kita on kan. Kemudian kita onkan switch pada mesin. Dia ada switch on off. Okay, kemudian kita lihat pada panel dia. Pada bahagian panel dia ada switch CNC on, warna hijau. Kita tekan CNC on. Jadi skrin dia akan keluar nanti. Ini adalah projek yang akan kita buat. Jadi kalau boleh lihat projek ni, dia dah sediakan dia punya ukuran dia. Jadi ukuran dia ialah 70. Ini stok dia. Ini ialah saiz stok dia 70. Kemudian kita akan gunakan diameter 32 kan. Jadi saiz stok dia 70 panjang dan diameter 32. Jadi sebelum kita buat mesin ni, kita kena pastikan kita ada stok tersebut. Yang mana panjangnya ialah 70 dan diameter dia 32. Ini yang kita pakai stok. Sama juga dengan CNC milling, kita ada stok size dah. Jadi itulah yang kita masuk dalam stok size. CNC turning, kita kena pastikan kita tahu baca dia punya drawing. Okay, drawing ni kalau lihat kat sini dia ada tunjukkan ni diameter 18. Kemudian ni R ni radius, ni semua diameter kan. Ni simbol diameter, ni simbol diameter 32. Dan kita boleh gunakan dua cara lah untuk kita masukkan data dalam mesin. Sama ada kita gunakan absolute ataupun incremental. Dan dua benda ni ada dua benda yang beza. Kalau kita guna absolute, dia akan ikut kosong di sini. Kemudian bila dia gerak ke sini, kita kena campur lah dua, kita kena campur 14. Sampai sini 14, sini tambah lagi 3 dan seterusnya lah. Itu yang kita namakan absolute. Kalau incremental, dia akan start dari sini, lepas tu dia akan jadi sini kosong, bergerak ke sini akan jadi kosong semula dan seterusnya lah. Okay, jadi yang biasa, yang senang kita guna ialah yang absolute. Jadi kosong kat sini, kita akan tambah-tambah lah. Jadi drawing tu kalau yang paling bagus, kita buat dia punya dimensi dia dalam bentuk absolute, baru kita senang nak masukkan data dia. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak key in program dalam mesin ni. Okay. Kalau tengok mesin yang lain, dia mungkin ada beza lah, tapi dia sedikit beza. Jadi yang ini adalah untuk mesin yang keluaran MTAP lah, dengan controller Siemens Sinobrix 88D. Okay, jadi yang pertama ialah kita kena tekan dia punya program manager. Okay, di sini ada button program manager. Okay, jadi bila kita tekan program manager, dia akan keluar skrin di sini. Kita pergi kepada part program. Okay, untuk kita bergerak kepada part program, kita gerakkan anak panah ni. Ni ada anak panah di sini, kita gerakkan ke atas. Okay, supaya dia pergi kepada part program. Okay, kemudian kita tekan new. Okay, tekan new untuk kita buat program yang baru. Jadi kita type lah program apa yang kita nak namakan. Okay, sekarang ni saya nak namakan DJJ 40142. Jadi saya type DJJ 40142. Kemudian saya tekan OK. Okay, jadi dia akan keluar skrin kosong untuk kita program lah, untuk program.
Okay, kemudian kita tekan pada various. Okay, ni ada button various. Okay, kalau kita tengok sini kita various, button dia yang mana? Button dekat sini. Kita kena tengok dia punya ruang ni. Button dekat sini various. Okay, klik pada blank ni. Okay, jadi bila keluar screen blank ni blank input ni ialah dia minta kita masukkan size stok kita. Okay, size stok kita tadi ialah diameter dia 32. Dia tunjuk kat sini ni XA ni maksud diameter lah. Okay, 32. Kemudian kita pergi ke bawah, tekan anak panah ni ke bawah. Okay, 70. Ni Z1 maksudnya panjang sini lah, panjang keseluruhan 70. Okay. Selepas kita claim, panjang yang tinggal ialah negatif 50. Dah tolak, kita akan claim 20. Jadi yang tinggal ialah negatif 50. Jadi jarak sini negatif 50. Kemudian kita tekan accept. Sekarang kita dah masukkan dia punya size stok dia. Okay, kemudian kita tekan various semula. Various. Kemudian kita tekan input supaya dia turun ke bawah, supaya dia blok ni turun ke bawah. Input. Jadi kita masukkan G71, G95. G71 ni ialah untuk metrik. Jadi dalam mm lah. Dia akan program dalam mm. Kemudian kita masukkan G95. Okay, G95 ni ialah feed rate dia. Feed rate dia dalam milimeter per revolution ataupun milimeter per pusingan lah. Okay, kita boleh buat juga milimeter per minit, tapi yang ini saya masukkan milimeter per pusingan. Okay, kemudian kita masukkan, kita gerakkan dia kepada home position untuk dia tukar mata alat. Jadi untuk home position ataupun dia punya peak position dia, jadi G75 X0 Z0. Okey, untuk pemisinan kita kena pastikan, sebelum kita mesin kita kena pastikan apakah mata alat yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita lihat di sini, mata alat yang kita gunakan ialah mata alat untuk pembentukan normal. Okay, mata alat yang ini untuk pembentukan normal. Kemudian kita ada growing kat sini. Kita growing, kita akan gunakan mata alat growing. Mata growing ada kat sini. Nampak? Okay, kita ada mata growing. Dan juga kita ada mata alat untuk kita buat thread ataupun berbenang lah, benang skru. Okay, ini berbenang skru. Okay, jadi kita akan tahu nombor kedudukan dia punya mata alat dia. Jadi untuk normalnya pada nombor 1 yang untuk thread pada kedudukan nombor 3 dan pada growing pada nombor 7. Jadi kena ingat nombor-nombor tersebut. Nombor 1, nombor 3 dan nombor 7. Yang ini yang kita gunakan. Dan juga bila kita pasang mata alat, kita kena pastikan bahawa mata alat ni dia tidak akan langgar, mana-mana komponen pada mesin ni bila kita buat pemisinan. Jadi kalau ada yang mata alat yang rasanya kalau kita ukur dia akan terlanggar, kita kena tanggalkan mata alat tersebut dah. Contohnya kalau yang ni panjang sangat kan, kita kena keluarkan dia, tanggalkan dia sebab yang ni kita tak gunakan. Okey, kemudian kita kena setkan mata alat. Di manakah kedudukan mata alat kita? Kita kena check mata alat kita. Jadi kita tekan pada, ni saya tekan semula. Tadi kita macam ni, skrin kita dekat sini. Kita tekan pada offset ni. Kita akan nampak mata alat kita lah. Jadi ni mata alat nombor 1, rubbing tool. Kemudian kita ada nombor 3, threading, dan kita ada nombor 7. Nombor 7 ni nama dia pelang cutter lah. Pelang cutter ni untuk growing lah. Okay, ni mata alat yang kita ada lah dekat sini. Okay, jadi mata alat ni kita boleh keluarkan ataupun masukkan yang lain lah. Kalau tak sesuai kita boleh keluarkan dan masukkan. Dan pastikan mata alat kedudukan nombor ni ialah kedudukan yang betul, sama seperti dalam pada kita punya turret di dalam mesin. Kalau dia tak sama, nanti dia akan mesin tempat lain. Dia mungkin akan langgar benda kerja dan langgar mesin dan sebagainya lah. Okay, langkah seterusnya adalah kita kena pastikan apakah kita punya sequence proses ataupun langkah proses kita ataupun aturan proses kita. Jadi aturan proses kita adalah kita akan buat turning dulu, kemudian kita akan
buat brewing, dan kemudian yang terakhir tadi yang kita buat trade. Okay, jadi kita buat turning daripada sini, start daripada sini sampai sini, kemudian sampai habis lah. Kemudian baru kita akan buat brewing dan kita buat trade. Okay, proses ni kita boleh buat sekali ataupun kita boleh buat lain-lain. Maksudnya program lain lah. Kita boleh buat satu program atau kita buat turning dulu, kemudian baru kita buat brewing, program untuk brewing, kemudian kita buat program untuk trading. Jadi sama ada nak buat sekali terus ataupun nak buat satu-satu, pulang kepada masing-masing lah. Okay, jadi dalam kes ni saya akan yang paling selamat, yang paling mudah kita buat satu-satu lah. Kita buat dia punya turning, kemudian kita buat brewing, kemudian kita buat dia punya trading. Okay, proses seterusnya adalah kita nak pilih mata alat. Jadi untuk pilih mata alat, dia punya kod dia lah M06. M06 tu ialah tool changer. Jadi kita kena masukkan kod M06 T01. Maksudnya mata alat yang pertama tadi lah, T01, kemudian D1. D1. Okay, kemudian kita klik pada input. Klik pada input, dia akan turun ke bawah dan kita masukkan yang seterusnya. Seterusnya kita nak pusingkan spindle tu pada ikut jam. Jadi ikut jam dia punya kod dia M03. M03 speed dia, maksudnya dia punya RPM dia S. S tu RPM dia, jadi S kita masukkan 1300. Jadi dia akan pusing pada kelajuan 1300 pusingan seminit lah. Okey, kemudian kita akan yang ni kita dah change, dah tukar mata alat, dah pergi mata alat satu, kemudian kita akan change spindle dia. Kemudian kita masukkan, tekan pada input supaya dia turun ke bawah. Kita akan gerakkan mata alat tu rapat kepada benda kerja. Okey, jadi G00. Okey, jadi G00 X kita punya benda kerja tadi saiz 32, jadi kita masuk 33 bagi atas sikit daripada benda kerja kita. X33 dan Z 2. Okey, apa yang dimasukkan dengan G00 X33 Z2. Jadi kalau kita posisikan dia punya absolute dia punya kosong kat sini, Z0 dia pada permukaan benda kerja ni. Okey, jadi dia akan pada pergerakan ke kiri dia akan berada pada kedudukan negatif, ke kanan dia akan positif lah. Jadi mata alat ni kita akan bawa daripada sini ke sini. Okey, dia berada 2 mm daripada positif 2 mm daripada permukaan ni. Kemudian dia pada kedudukan 33 kan. Ni 32, 33 di atas sikit. Jadi dia akan berada di sini. Jadi dia bersedia untuk memotong lah. Okay, jadi ini yang kita ini yang dimasukkan G00 X3 Z2. M08 ni untuk kita onkan cooler dia. Jadi cooler dia akan untuk cooling, untuk sejukkan dia punya benda kerja dan juga mata alat. Okey, kemudian kita tekan pada dia ada kat bawah, tekan pada contour turn, pilih contour, contour call. Okey, masukkan. Ini nama kita boleh tukar. Kita namakan M7 lah, M7. Okey, accept. Tekan accept. Okey, kemudian kita akan tekan pada stop removal. Dia tengok pada sini dia tulis stop removal, dan button ni yang mana? Tengok pada line ni, button ni yang sini, stop removal. Okey, masukkan tadi program, nama program dia M7 tadi dah, M7. Kemudian kita pilih dah. Okey, tengok pada ni dia punya ni safety distance dia, jadi 2 lah. Safety distance maksudnya dia 2 daripada benda kerja, jarak dia. Kemudian dia punya feed rate dia. Feed rate dia tadi kita feed rate ialah pusingan per revolution lah. Jadi 0.15 pusingan. 0.15 mm per pusingan dia akan potong. Yang ni kita boleh adjust nanti masa kita jalankan, kita boleh ubah dia. Okay, kemudian machining, proses dia jadi dia ada rough dan juga finishing, roughing dan finishing lah. Jadi yang ni kita boleh select juga, sama kita nak pilih satu ataupun nak pilih dua-dua sekali. Kita boleh, kalau kita nak tukar, kita boleh tekan pada select ni. Ni ada button tengah ni, ada select, kita boleh tukar. Okay, ni
rough saja ataupun finishing saja, ataupun dua-dua sekali. Okey, bila kita tekan button bawah ni, dia akan pindah ke dia finishing feed. Jadi finishing feed dia masih kurang daripada yang feed rate tadi lah, sebab ni untuk finishing yang last sekali. Okey, ni kaedah machining dia longitudinal. Okay, dia akan bergerak tegak macam ni lah, ataupun kita boleh tukar ni. Kalau kita tekan ni, dia akan tukar pace, contour, parallel dan seterusnya lah. ok, yang ini kita ke bawah lagi, outside ataupun inside. Kita boleh pilih inside ataupun outside. Jadi sekarang ni outside lah. Okay, kalau kita pergi ke kanan, kita boleh pilih kita nak pemotongan dia ke keluar ataupun masuk ke dalam lah. Okay, kemudian kita ada diameter. Okay, ni yang pertama lah, ni maximum infeed depth. Pemotongan dia, maksima dia kalau dia nak masuk ke dalam berapa, dia tunjuk kasih gambar sini D. Okay, kemudian dia yang ni final allowance in X. Okay, ini final allowance in Z. Okay, sebelum dia finishing, dia akan tinggalkan 0.1 mm. Ini pun dia tinggal 0.1 mm untuk Z dan X. Okey, yang ni XD ni kita punya stok ah. Kalau kita punya stok kita 32 kita masukkan lebih sikit dah. Jangan masukkan terus 32, tapi masukkan lebih sikit. Jadi nanti dia akan potong sebelum 32. Jadi kita masukkan 32.1 lah kita masukkan. Okay. Yang sini kalau kita nak rujuk, kita boleh rujuk sini lah pada gambar ni. Jadi kita boleh rujuk XD ni apa, ZD ni apa. Okay, ZD 2 lah. Okay, rip cut. Okay, rip cut yes lah. Kita boleh yes ataupun no lah. Kalau yes atau no, boleh klik pada sini. Okay, ini feed rip cut. Jadi yang ni di atas pun kita dah masukkan. Kemudian kita tekan accept. Accept. Okay, jadi kalau kita tengok pada skrin ni, dia sebenarnya kalau kita guna Siemens dengan Fanuc dia lain. Sebab Siemens dia guna cycle. Dia cycle 2, cycle 52 dan banyak cycle lah. Kalau Fanuc dia gunakan G. Dia punya kod G dan M. Untuk dia punya apa ni, dia ada kod tertentu lah untuk dia buat dia punya stock removal. Okay, kalau yang Siemens dia gunakan cycle. Jadi kalau kita tengok kita guna mesin lain, yang kontrol lain, dia akan ada beza. Okey, jadi kalau kita nak masukkan dia punya ukuran-ukuran dia, lagi bagus kalau kita boleh buat drawing macam ni lah. Sebab dia ada reference point. Reference point dia dekat sini, ke ujung ni. Bayang kosong-kosong, kemudian dia akan bergerak ke kiri. Okey, ni absolute, untuk absolute lah, ukuran absolute. Okey, jadi untuk masukkan dia punya ukuran dia, kita klik pada contour. Okey, jadi new contour, kita namakan dia sama macam yang tadi, M7. Sebab nanti dia akan panggil M7. Okay, accept. Okay, kemudian kita masukkan dia punya X lah. Okay, yang X ni kita jangan keliru. X ni sebenarnya dia bukan, biasanya kalau kita buat XY, X ni biasanya orang ingat dia sini kosong, sini kosong. Orang ingat X ni macam ni kena bagi 2. Katakan yang sini dia 16. Jadi yang ini nanti kena bagi 2 jadi 8. Ini sebenarnya X ni ialah dia punya diameter dia. Jadi kalau sini diameter dia 16, masukkan terus diameter dia 16 lah. Ini 16. Jadi drawing tu saya ubah sikit dari yang ini 16. Yang asal dia 18. Jadi ada masalah. Dia kosong sini. Jadi yang ini X ni sebenarnya ialah dia punya diameter lah. Bukan dia kita bagi 2. Kalau tengok sini diameter 16, kalau bagi 2 masukkan 8. Itu salah lah. Jadi dia X ni dah 16. Jadi Z kosong. Z dia dimula pada sini lah. Sini kosong. Okey, dari Z kosong dari sini 16. Okey, kemudian accept lah. Kita tekan accept.
Okey, kemudian kita akan gerak serong lah. Kita akan gerak serong ke atas ni. Kita akan pergi kat sini. Kat titik ni. Okey, jadi titik ni dia titik ni ialah 20. Dia diameter dia 20. Okey, kita masukkan X. Kita pilih yang ini. Okey, yang ini. Sebab yang ni dia serong kan. Okey, yang ini. Jadi kita tengok sini. Tekan yang ini. Button yang ini. Okay, jadi X dia ialah 20. X kita masukkan 20. Kemudian Z dia, kita tekan button ni untuk ke bawah aja. Jadi Z dia bergerak ke kiri negatif lah, negatif 2. Dia negatif 2. Okay, accept. Okay, nanti kita akan dapat dia bergerak sini lah. Dia bergerak sini. Okay, kemudian dia akan bergerak ke kiri. Ke kiri kalau extrude dia 14. Z dia negatif 14. Okay, jadi dekat kiri yang ini lah. Dia bergerak ke kiri. Sekarang ini button dia yang ini. So line sini, ini button dia. Okay, jadi Z dia negatif 14. Negatif 14. Okay, sorry. Kita bukan buat sampai 14, kita akan buat sampai habis sini lah. Dia sampai habis. Okay, jadi dia dia akan lajak sampai sini, sampai 17 lah. Jadi negatif. Okey, dia 17, kemudian kita ada radius ini, ada radius 4. Jadi kita ambil yang ni lah. Yang bulat ni, tekan sini. Okey, masukkan radius dia 4. Okey, radius 4. Kemudian X dia 24. X 24. Z dia dari 17 tambah 4, kita dapat 21 dah. Negatif 21. Okay, kemudian yang lain tu. Okey. Yang ini kita boleh pilih dah. Ini kita, kalau kita nak pilih yang ini, yang mana satu yang betul, kita tekan pada select ni. Yang ni. Okey, yang ni kalau kita tekan yang ni, dia kuning maksudnya kita select lah. Dia kata boleh tukar lah. Kita nak pilih yang ini. Okay, jadi dialog accept. Tekan sini. Okay, kemudian kita akan gerak ke kiri sebanyak 10. Jadi 10 tambah 4, 14, 17 tambah 12, 19 tambah 12, 31 lah, 31. Okay, jadi ini accept. Kita gerak ke kiri 31. Jadi dia akan bergerak ke kiri banyak negatif 31 lah, negatif 31. Okey, kemudian kita sampai sini. Kita ada serong sini, ini serong ni. Sampel, jadi kita klik pada yang sini. Okey, X dia ialah 32. Kita akan berat pada 32, X 32. Okey, X 32. Diameter 32. Z dia ialah 31 tambah 8, 39. Mana 8? 8. Jadi yang sini 31 tambah 8, jadi kita dapat 39 lah. Negatif 39. Okay, jadi yang ni nanti kita gerak sedikit ke kiri. Kita akan gerak sedikit ke kiri. Dia kurang, kita jangan sampai gerak lebih daripada 50. Kita gerak 10 sajalah. 10 pun tak boleh. 5 lah, 5. Tolak 5. Z tolak 5. Set. Jadi ada tolak 5. Z ni tadi 39 tambah 5. 39 tambah 5, 44. Jadi negatif 44. Okay. Jadi accept. Kita akan dapat dah dia punya dibentuk dia ni. Jadi dibentuk dia. Accept. Jadi kita boleh simulate ni lah. Kalau kita nak tengok, kita boleh simulate dia. Simulation, tengok tak dia berjadi tak. Okay, jadi matlamat yang ada kat sini kita set tadi mula. Okay, yang ni yang kita namakan dia stock remover lah. Kita nak remove stock ni. Kita remove stock ni. Jadi sebab tu kita kena masukkan yang stock removal tadi.
Kalau kita masuk stop remote, dia akan terus potong je ikut kontur yang kita buat tadi. Jadi dia tak boleh lah sebenarnya, dia mata dia patah lah, dia akan langgar benda kerja. Okay, jadi yang ni simulation dia, jadi simulation dia kira saya tambah sikit. Kalau pasal ni atas ni ada blok merah ni sebab apa? End of file, sebab kita punya program tak habis lagi. Kita punya program belum complete. So dia untung tu ada closing program, tapi kita tak sampai ke situ. Sebab tu ada warning tu. Tak ada masalah lah. Sebab kita pun baru simulation. Okay, jadi kita tambah yang bawah dia. Okay, jadi nak habiskan dia punya program dia, kita stopkan dia punya coolant M09. Okay. Kemudian kita balikkan dia matlamat tu kepada home position dia di 75 X0 Z0. Kemudian spindle stop M05, kita stopkan spindle M05, code spindle stop, end program lah M30. Okay, jadi yang ni dah habis dah program kita. Jadi kita boleh simulate semula motion. Okay, jadi kalau tak ada yang merah macam tadi, dia dah okey dah. Dia okey, program dia semua okey. Jadi kalau tengok dia berjalan dengan lancar, maksudnya program tu dah ni lah, berjalan dengan baik lah. Tadi yang Azizah masih tunjukkan tu, apabila dah habis kerja, mata alat tu dia berhenti kat sini. So dia bagi command untuk mata alat tu balik ke home. Dia balik ke home yang 75X0Z0. So mata alat tu akan pergi balik ke sini. Coolant off, spindle stop M05, coolant off M09. So dia akan balik ke sini mata alat tu. Nampak? Dia balik. Dia pergi home lah. Okey, jadi untuk kita buat pemotongan, kita pasangkan benda kerja ni, ikat benda kerja pada chuck dia lah, pada spindle dia. Okay, pastikan ikat dia rapat dah, rapat kepada kat belakang ni sampai habis. Kita kena tolak sampai habis, baru kita putar dia. Okay, jadi kita boleh tengok alignment dia betul tak betul. Kalau kita pusing ni, dia tak ada gelung, dia okey lah tu. Kalau dia ada gelung, maksudnya alignment tak betul. Okay, jadi kita dah ikat dengan kuat. Sekarang ni kita nak offsetkan dia punya mata alat ni. Maksudnya offset mata alat tu yang kita nak letakkan posisi mata alat ni pada kosong. Pada posisi kosong lah, kosong pada benda kerja. Jadi untuk koordinat ni dia ada dua jenis koordinat, mesin koordinat dengan workpiece koordinat. Okay, jadi kita nak jadikan workpiece koordinat lah. Kita letak mata alat ni pada posisi dia sebenar, pada dia punya Z dan juga pada X dia. Okay, jadi untuk posisikan mata alat tu, kita klik pada MDA ni. MDA ni menu data input. Okay, menu data, jadi kita masuk menu lah. Jadi kita masuk menu, kita nak pergi, sebab kita nak gunakan mata alat T1. Jadi kita pergi pada dia punya home position, kemudian kita M06, kita klik dia punya tool dia pada tool nombor 1. Jadi kita masukkan GQ5, F0, Z0, M06, T1, D1. Kemudian bila dah masuk ni, kita tekan start. Okay. Bila tekan start, automatik dia akan pergi dekat home dan mata alat dia akan tukar lah, pergi pada mata alat nombor 1. Okay, seterusnya kita lihat kepada seterusnya kita tekan pada MPG ni. MPG ni manual path generator. Kita tekan pada MPG. Ini skrin dia akan berubah nanti lah. Okay, ni bezier tool. Jadi kita tekan sini, dia akan keluar yang dia keluar skrin ni. Jadi kita tekan manual. Kita akan set secara manual lah. Okay, jadi sekarang kita akan gerakkan pasi X dan Z. Yang Y ni tak ada fungsi sebab kita gunakan quick axis je. Jadi kita klik pada sini, X, jadi X akan bergerak. Kalau kita klik tekan pada Z, lampu Z menyala ni, Z akan bergerak.
Okey, sekarang saya nak setkan pada Z. Okey, kalau kita lihat kat skrin ni dia ada MX1, MZ1. MX ni maksudnya mesin. Koordinat mesin pada X. MZ ni koordinat mesin pada Z. Mesin Z. Okey, jadi kita boleh tukar dia. Kalau kita nak tukar, dia ada WCS dengan MCS, mesin koordinat sistem, workpiece koordinat sistem. Kat bawah ni kita boleh tekan, dia ada button dia, kita tekan lah, dia akan tukar. Yang ni mesin koordinat sistem, kita tukar pada workpiece. Jadi yang ni workpiece koordinat sistem. Okay, jadi kita gerakkan dia, kita rapatkan. Sekarang kita nak cari posisi dekat mana Z berada pada kosong. Okay, jadi yang ini kita rapatkan. Biasanya kita guna kertas lah. Kita guna kertas untuk okay, jadi kita boleh set je kertas ni. Kalau kertas dah touching ataupun dia dah okay, kertas dah terkeluar dah, maksudnya dia dah touching lah. Okay, dia touching, maksudnya sekarang ni mata ni berada pada kedudukan kosong pada paksi Z. Okay. Untuk workpiece koordinat. Okay, sekarang ni kita tengok pada Z ni, tekan pada Z ni. Okay, Z ni kita pastikan kita boleh set dia kosong. Set kosong, tekan kosong sini lah. Tekan kosong, jadi kosong lah. Kemudian kita tekan pada set length, save position. Okay, pastikan Z ni kosong. Kalau Z ni tak kosong, tak betul. Sekarang kita berada pada posisi Z ialah kosong lah. Okay, sekarang ni kita buat untuk X pula. Okay, untuk X, diameter dia ialah 32. Okay, ni kita gerakkan dia lah. Gerakkan dia sampai touching. Okay, dia berada pada 32 lah, pada diameter 32. Okay, jadi pergi pada X ni. Okay, X ni gasi kita tukar lah, jadi 32. Okay, sekarang pada set length, set position. Jadi sini akan jadi 32. Okay, jadi 32 dah betul dah. Okay, sekarang ni kita dah setkan dia punya mata arah dia pada workpiece koordinat dah. Jadi kita boleh buat pemotongan. Okey, yang ni pun kita boleh ubah. Kalau kita nak jalan laju ke slow je, kita boleh ubah kat sini. Variation dia ni ada 1, 10, 100. Kalau 100 dia paling laju lah, dia laju. Kalau 10 ni dia slow. Yang ni dia tengok pada yang dia punya ni lah, dia punya angka. Okey, sekarang ni kita akan buat pemotongan. Jadi untuk buat pemotongan, pastikan coolant letak pada tempat sepatutnya lah. Kemudian kita pergi kepada program stop. Kita pergi pada program, tekan pada program untuk kita pergi pada program tadi. Okey, ini program kita. Ini time. Okey, dia speed time dia 6 minit lah. Tak benar 6 minit. 6 minit 4.3 saat. Okey, sekarang ni tengok pada sini. Kita nak tekan, kita nak execute kan dia. Maksud kita potong tak boleh. Jadi kita tekan reset ni. Kalau reset, okay, dia akan execute kat sini. Tekan pada execute ni, tekan pada auto. Dia akan keluar screen macam ni lah. Ni untuk pemotongan lah. Dia kedudukan dia punya, kedudukan dia yang sekarang, kedudukan mata arah sekarang. Okay, jadi sebelum kita tekan start ni, ini start, button start ni bila kita tekan button start, dia akan start lah, dia akan mula potong. Kita kena pastikan betul tak mata alat yang kita pilih tadi dia akan gunakan. Okey, kita kena pegang ni pegang dia punya period ni lah. Ni ada button emergency, ni ada period dia. Okey, period ni akan tentu dia slow ataupun laju. Jadi yang ini kita tekan start. Okey, kita lalu tekan start. Okey.
kita tengok adakah mata dia bertukar pada nombor 1. Kalau bukan nombor 1, sebab sekarang kita gunakan mata nombor 1, tapi kalau bukan nombor 1, maksudnya tak betul lah tu, dia tak tukar. Sebab kadang-kadang di sini dia dia ada masalah, dia tak dapat nak tukar dia punya matarat. Okey, sekarang matarat dah betul lah nombor 1. Okay. Bila betul nombor 1, kita gerakkan dia slow-slow. Kita boleh kawal dia dengan kita kontrol dia punya period ni. Okey, gerakkan slow, betul tak dia pergi kat posisi dia. Kita boleh tengok skrin ni, boleh tengok sana. Okey, betul tak posisi dia pergi. Okay. Kalau betul, betul lah. Kalau dia pergi lain daripada yang tempat yang kita tentukan, maksudnya dia ada sesuatu yang tak betul dalam situ lah. Okay, sekarang dia berada pada posisi yang betul. Okay, yang ini pun kita boleh lajukan dia, period dia 95, 100, kita boleh overkan dia lah. Dan kita boleh lajukan dia. Dekat sini dia ada skrin ni. Pada skrin dia dah tunjukkan berapa speed dia sekarang. Sekarang ni speed dia 654, dia tak 100%, dia pun 50%. Kita boleh lajukan dia, tekan 100, dia akan jadi laju. Jadi kita boleh tengok sini lah. Sekarang ni dia punya RPM dia berapa, kemudian dia punya period dia berapa. Sekarang 0.165 mm per revolution. Kita dah overkan dia lah 110%. Dan kita boleh over lagi lah. Kalau slow, kita boleh over lagi. Ini sesuai. Ha? Dia nak overrate ke ni. Okay, jadi kalau kita dapatkan dia punya ukuran, kita boleh ukur lah, betul tak? Kita beri ukuran tu. Yang ni 19.98. Ini bersama juga, dia kurang 0.02 lah. Okay, sekarang kita akan buat growing. Jadi sebenarnya kalau yang kita boleh buat sekali lah, kita nak buat sekali kan, proses dia dalam satu sistem tu kita boleh buat sekali. Kita boleh buat rub sekali, kemudian kita boleh buat growing sekali dan terus jalan pada thread. Tapi saya tak nak buat tu, saya nak buat satu-satu. Nanti yang boleh tengok, sebab ni kadang-kadang kita buat silap dan dah kena ulang banyak kali dah. Jadi kalau kita nak mulakan balik, kita kena stok kita kena ubah dah. Tadi stok kita diameter 30, sekarang kita kena ubah diameter dia yang sama macam ni lah, 20. Okay, jadi cara dia program baru lah. Program baru mudah je, kita guna program tadi pun tak apa, kita copy je dah, kita copy kan. Ni cara sebenarnya shortcut kita nak buat, kita tak payah nak type yang macam tadi leceh. Kita copy. Okay, ni kita DJJ 40142, DJJ 40142 ship groove. Okay, ni saya tulis pendek je, groove. Okey, kita buka yang tadi, yang ni kita buka dia. Jadi kita select lah, select, kita pilih semua ni, copy, kita copy. Kemudian kita buka yang tadi, groove.
Jadi kita paste dia, paste. Okey. Ada yang kita nak kena buang, ada yang kita kena tambah. Jadi yang ini kita ubah dia jadi 20 lah. Tadi dia dari 20 dah. 20 accept. Pilih turning, groove. Okey. Safety distance. Ni feed rate kita pilih, jangan pilih yang tinggi sangat lah, sebab growing tu dia kena sikit-sikit. Okey, ni machining, cara machining lah. Ni dia punya reference point dia. Okay, ni reference point. Air kosong tadi kita punya ialah 20. Jadi kita masuk 20 lah. Kemudian Z kosong, kita akan bergerak dia, kita tengok ke sini. Pada gambar ajar ni, kita akan bergerak daripada sini ke sini. Jadi 12, 14. Ni 14 lah. Tolak 14. Okey, lebar dia. Tengok sini lebar dia 3. Masukkan 3. Okey, T1 18 lah. 18. Sebab di sini 18, ni T1. T1 sini 18. Ni 18, jadi kita masuk 18. Okey, di infeed dia berapa yang dia akan potong untuk satu pusingan. Jadi 0.1. 0.1. Okey, ni nanti dia punya finishing dia. Bersama finishing. Ni kalau kita buat banyak groove lah, tapi kita buat satu groove je. Satu groove, jadi dia ada dekat sini. Dia accept. Okey, yang kita padam, yang ni kita boleh padam ni, boleh program. Okey, yang lain ni kita boleh padam. Ini kita boleh cut. Kita boleh cut. Ini pun kita boleh cut. Ini kita boleh cut. Yang bawah kita payah cut. Okey, kemudian kita tekan simulation. Tengok pada simulation. Dia tak boleh dapat simulation. Okey, sekarang masalah dia blok 10 tempat di exist channel 1 blok 10. Okey, ni tak tukar lagi. Kita gunakan mataran nombor 7. Masuk 7 dah. 7. Okey, satu lagi bila kita tengok pada dia punya tool dia. Okey, tu nombor 7. Pelang cutter. Pelang cutter ni, okey, tengok pada dia punya width dia, lebar dia 1.5. Pastikan ini betul lah. Kalau betul kita gunakan yang lebar dia 3, masukkan 3. Gunakan yang lebar dia 2, masukkan 2. Kalau kita salah masukkan ni, nanti dia akan potong salah. Sebab dia bantung pada lebar dia punya mata alat ni. Okay, kita setkan mata alat dia pada dia punya offset lah. So offset sama juga jadi MDA. Kemudian kita nombor 7 T7 G75 E0 D0 M06 T7. Okay, T7 tekan pada start. Tengok tak ditukar tak. Okay, ni nombor 7. Okay, sekarang kita nak offset dengan dia, tekan macam tadi, tekan pada MPG. Okay, pelang cutter nanti jangan keluar ni lah. Dia suruh offsetkan yang ni untuk X, yang ni untuk Z. Jadi kita set daripada X dulu. Okay, X ialah 20.
Kita rapatkan. Gunakan kertas macam biasa. Macam tadi kertas. Okay, bila dah touching, setkan dia kepada 20 lah. Okay, yang ni kita letak dia sekarang dia pada 20, jadi yang ni kita tukar dia 20. Add 20. Set length, set position, dia tukar je 20 sini. Jadi X dia 20. Okay, kemudian kita setkan dia punya Z. Okay, untuk Z, kepada Z ni kalau kita tengok pada sini, okey, dia semua touching tepi ni, dia mesti touching tepi ni lah. Tepi ni permukaan dia mesti touching pada permukaan benda kerja. Dia touching ni. Kita boleh gunakan kertas lah. Okey. Kemudian kita setkan pada kosong. Z ni kosong. Z kosong. Yang ni kita letak nombor kosong. Kita set length. Set position. Pastikan Z ni berada pada kosong. Okey, sekarang kita dah boleh mula mesin lah. Okay, pergi balik pada program. Okay, reset. Tekan reset. Execute. Okay, execute. Auto. Okay, tekan daripada start. Okay, pastikan kita pegang ni. Jadi kena jaga ni. Tak jaga nanti tempat lain. Okay, sekarang kita akan buat trade lah. Kita buat trade. Jadi kita boleh guna yang tadi, program tadi kita ubah saja. Macam biasa kita copy semua ni. Kita copy. Jadi kita buat program baru. New JJ 40142 JJ 40142. Okey, jadi kita paste lah. Paste. Ni kalau tak cantik kita boleh trim, naikkan sikit. Okay, kita trim dia. Pun tak cantik, trim. Okey, yang ni kita boleh buang lah. Jadi tambah yang untuk trade, turning trade. Trade kita nak guna tadi M20. Kita guna ISO lah, ISO M20. Jadi kalau kita tengok kat sini, M20 darab 1, dia nak pitch dia 1 mm. Jadi tak boleh lah guna ni. Sebab kalau yang ISO ni dia punya pitch dia 2.5. Jadi kita gunakan sendiri punya lah, NaN. Okay, NaN dia punya pitch dia 1, M20 1. Jadi maksudnya pitch tu maksudnya dia punya jarak puncak dia punya P ni. P ni pitch dia kita nak 1 sebab dia tulis kat sini 1. Okay, kemudian G ni ni tak ada, kita tak change, kita sama je.
Okay, linear. Okay, kita buat external trade. XO ni XO apa ni? Tuku jauh tak ni? 14. 14. Dia 14. Jadi kita rajak ni sampai 15 lah supaya dia habis. Dia tu habis. Dia tolak tolak 15. Okey, yang ni dia start tadi lah Z0. Dia start kosong sini sampai sini dia akan bergerak negatif 15. Okey, kemudian yang ni dia punya advance, maksudnya sebelum 3 tu dia dah bergerak dulu lah, trade tu dah bergerak. Okey, ni LR. Okey, yang ni kosong ni sebenarnya kalau kita buat kosong nanti dia akan jadi lain lah. Dia akan jadi lain. Kita boleh tengok nanti dia kosong ke ataupun ni sebenarnya sudut, dia punya sudut dia lah. Biasanya straight ni dia macam ni. Kalau kosong dia tegak terus lah. Okay, ni H1 yang ni automatic, dia kira correction automatic. Okay, ni sudut dia 30 lah. 30 sebab kita matrixnya sudut MD. Ok, ni berapa kali kita nak cut dia. Kalau trade tu dalam, kita cut banyak kali lah. Kalau trade tu tak dalam sangat, kita cut dia lah kali boleh. Ini boleh ubah 10 ke 8 ke. Nah, lagi cantik, lagi tinggi, lagi cantik lah. Ok, ni dia punya finishing allowance. Sebelum finishing dia akan tinggalkan bahagian ini. Jadi finishing pun dia akan potong lah 0.1 ni. Ok, ni return distance. Ni jarak lah, dia akan naik nanti. Jarak dia akan naik. Jadi kita tak ada masalah kalau trade tu trade luar. Tapi kalau trade tu trade dalam, kita kena jaga bahagian ni lah. Okay, ni multiple. Maksudnya multiple ni trade tu kita nampak macam satu tapi sebenarnya ada dua lah. Dia ada dua, dalam tu ada dua. Jarak dia satu tapi kita boleh buat banyak trade dalam tu lah. Okey, yang ni sudut dia, yang ni kita tak guna sudut kosong lah. Okay, yang ni SO bukan. SO ni 20. Sebab diameter dia 20. Jadi SO ni 20 lah. SO ni 20. Okay. Accept. Kita try simulate. Okey, kita tak tukar dia punya matalat lagi. Jadi kita tak padam yang ini. Di cycle 9 ni, cycle 9 ni dia lah ni trade. Jadi yang ni kita padam lah ni. Cut, kita buang, kita nak guna trade saja. Kemudian dia punya matalat ni. Matalat dia nombor 3. Matalat nombor 3. Nombor 3. Boleh simulate lah. Okay, dia dah simulate. Jadi yang ni tadi dia tak macam tak betul. 33 Z2 X33. Dia kena ni. Kena luar. Ya. Starting tu. Kosong bukan. Kosong Z bukan ni kosong ni F33. F33 ni jauh sangat. Okay. F22 lah. F22 ataupun F22 juga. Ok, kita dah simulate dia. Jadi kita dia betul lah, kita simulate dia betul. Jadi kita setkan dia punya offset matalat dia macam biasa FDA. Nombor 3, tu nombor 3. Tekan start, dia tukar nombor 3 dah. Okay, kemudian MPG Z. Okay, kita set X.
Tengok dia touching. Okay, setkan pada dia punya yak ni pada 20 dah. Set length position 20. Kemudian dia punya Z dia set pada kosong. Ini pada dia punya program. Kemudian program reset, execute, auto, tekan start. Yang ni jaga. Okey, bila sampai je kita seluar tengok betul tak ada. Dia potong betul tak posisi dia. Maklumat para pelajar sekalian, sebenarnya prosesnya kita boleh cantumkan dia. Proses yang untuk rough, kemudian proses grooving dan proses training kita boleh cantum sekali, dia akan sekali jalan lah. Yang tu nanti lagi cantik lah, tapi saya saja buat asing-asing supaya nanti kalau awak silap buat proses yang kedua, awak tak payah nak buat semula, tapi kita boleh cuba dah, boleh cantumkan dia punya sebuah proses tu kita buat sekali. Itu nanti mungkin akan datang lah, kita akan buat. Okay, itu saja untuk saya pada hari ini lah. Jadi saya harap awak boleh study, tengok yang ini macam mana nak buat dia, dan boleh cuba lah. Sekian, terima kasih.